Habis puasa tu takat bulan Ramadan hari tu ya. Baik, kita nak sambung pengajian kitab kita 40 hadis penawar hati. Kita sampai kepada hadis ke-12. Kita sampai kepada hadis ke-12, kita berhenti bulan 3 hari tu ni, bulan 2 hari tu ni. Kita nak sambung pula tentang keterangan tu. Keterangan kita masih di dalam fasa ataupun dalam tajuk hindari doa orang yang kena zalim. Nabi SAW ketika mana dia nak hantar Sayyidina Mu'adz ke Yaman untuk menjadi ketua, untuk menjadi amir, ketua ataupun qadhi disebutkan, Nabi SAW pesan apa dia? Kita ulang baliklah sikit. Kita ulang balik sikit. Nabi SAW ketika mana dia nak mengutuskan Mu'adz ke negara Yaman sebagai ketua di sana, sebagai qadhi di sana, Nabi pesan kepada Mu'adz, Nabi kata apa dia? Nabi kata, ittaqi da'watal mazlum. Nabi kata, Mu'adz, aku nak pesan kepada kamu wahai Mu'adz, bila hang nak jadi pemimpin, bila hang nak jadi ketua, bila hang nak jadi wakil aku di sana, Nabi SAW kata, aku nak habaq dekat hang, hang kena takut doa orang yang kena zalim. Nabi kata, hindarilah kamu daripada doa orang yang kena zalim. Kena takut, kena rasa bimbang, kena rasa sayau. Dalam bahasa kita ni, kena rasa sayau daripada terkena doa orang yang kena zalim ni. Sebab tu dalam hidup ni bukan takat jadi ketua ke apa, tuan-tuan. Hang jadi pemimpin, hang kena buat keadilan kepada rakyat, tegakkan keadilan kepada rakyat. Hang nak jadi ketua, hang kena jadi ketua yang adil kepada orang yang hang pimpin. Faham tuan-tuan? Habis tak ada apa pun, kita ni tak ada apa pun jadi suami, jangan duk buat naya kat bini. Dia kilas balik, dia kata kalau bini buat naya kat kita, payah pula lah sembang anak murid cerdik terlebih ni. Masalah orang lah ni tuan-tuan, mai kuliah baru 3 hari dia nak jadi AJK fatwa dah. Ni masalah. Baru mai kuliah 3 hari. Hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad. Hari Senin boleh jadi AJK fatwa. Habis orang bukan jadi kapiak negara. Dia seorang yang Islam. Baru main kuliah 3 hari. Kita jadi suami ni Pak Long, jangan duk menaya kat bini. Contoh, setuju Pak Long? Awak Pak Long meluruh banyak, meninggal belakang dah kah? Tinggal belakang dah kah? Dulu penuh juga mutih kat belakang. Ni tinggal sekerat dah meninggal habis dah kot. Puasa, ada puasa. Husnuzan lah ni, pekat puasa 6 belakang. Tu yang tak main ni saya husnuzan lah. Mau bulan depan saya main pula, luruh saya rasa meninggal belakang dah. Nampak lagu mana? Saya nak tanya atas mana kubur lah nak pilih dah. Kok boleh duk pergi sedekah kulhu ke apa? Jangan duk buat naya kat bini Pak Long, jangan duk buat naya. Jangan duk buat naya kat anak-anak, jangan duk buat naya. Nabi kata, jaga, takutlah kamu dengan doa orang yang kena zalim. Ni Nabi SAW habaq ni tuan-tuan. Ni bukan hadis-hadis palsu, ni hadis. Nabi pesan. Pesanan ni kita kena ambil. Nabi kata apa dia? Kena bimbang, kena takut, kena sayau. Sayau, bimbang, takut kepada apa dia? Kena sayau daripada hang ni duk buat zalim kepada orang. Nanti tangan mereka tadah kepada Allah. Di antara doa mereka dengan Allah tidak ada dinding, tidak ada hijab, tidak ada benda yang menjadi pendinding kepada doa tu. Saya nak tanya tuan-tuan jawab dengan ikhlas. Hari ni hadis ni orang takut ke tak tuan-tuan? Nabi pesan kena takut doa yang orang yang kena zalim. Hari ni saya nak tanya dekat tuan-tuan, orang takut tak buat zalim dekat orang? Orang takut ke tak tuan-tuan? Orang nak buat naya kepada orang lain ni hari ni tak takut. Orang nak buat zalim kepada orang hari ini, orang tak takut. Sedangkan Nabi pesan, jangan duk buat zalim kepada orang. Jangan duk buat naya kepada orang. Jangan duk buat tak elok dekat orang. Jangan.
Sebab di antara mereka Nabi kata apa dia? Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Sebab apa? Di antara mereka dengan Allah ni tidak ada benda yang hijab. Di antara orang yang zalim ni, Nabi kata yang kena zalim ni, bila mereka tadah tangan kepada Allah, di antara mereka dengan Allah tidak ada hijab, Nabi kata. Ni tuan-tuan, Nabi SAW apa? Jangan ada buat naya ke orang. Tapi hari ini orang yang mengaku jadi umat baginda SAW, orang yang mengaku menjadi pendukung kepada sunnah baginda SAW, orang yang mengaku cinta kepada Nabi SAW, perkara ni mereka takut ke tak? Sebab tu saya nak pesan dekat tuan-tuan, sayang dekat Nabi ni bukan sekadar kita menyambut Maulidur Rasul tiap-tiap tahun. Tak salah nak sambut, tapi nak abang kat tuan-tuan, tak habis dekat tu nak abang kata cinta dekat Nabi. Nak habaq, saya nak habaq dekat maklum semua, bila sebut kata kita cinta dekat Nabi, dia bukan stop takat kita declare diri kita ni penegak sunnah saja. Kami golongan menegakkan sunnah. Tak habis dekat tu ya Pak Long. Nak habaq dekat tuan-tuan, kalau kita sayang dekat Nabi, tak cukup dengan kita dah buat qasidah daripada pagi sampai malam ya Pak Long. Duk ya hanana ya hanana, tak berhenti dekat tu ya. Tak salah, cuma bukan dekat tu ya. Kalau kita kata ni Nabi pesan dekat Sayyidina Muaz, Nabi nak pesan juga kita di sini. Apa dia Ustaz? Jangan jadi golongan yang suka melakukan kezaliman kepada orang. Sebab apa dia? Bila tangan mereka ditadahkan kepada Allah, di antara mereka dengan Allah tidak ada penindih. Boleh? Baik Ustaz, saya nak tanya Ustaz pula. Kalau kita ni pula menjadi golongan yang dizalimi, macam mana Ustaz? Kita tak buat naya dekat orang. Kita tak buat tahana dekat orang. Kita tak buat zalim dekat orang. Tapi sebaliknya kita pula yang menjadi golongan yang dizalimi Ustaz. Adakah kita boleh balas balik kezaliman dia tu dengan kita buat zalim balik pada dia? Islam kata jangan. Dia nak buat naya dekat hang, cukup. Hang kena buat apa dia pula? 3 benda Imam Ghazali ajak kita. Kalau kita jadi golongan yang dizalimi, 3 benda Imam Ghazali ajak kepada kita. Yang pertama, kita serah balik orang yang zalim kepada kita tu kepada Allah dengan jalan doa. Dengan jalan doa. Tuan-tuan angkat tangan, ya Allah, aku bermohon kepadamu ya Allah, berikanlah pembalasan yang pertama kepada mereka yang merancang untuk menzalimi aku. Yang kedua, mereka yang menzalimi aku. Dan yang ketiga, mereka yang bersekongkol dengan orang yang menzalimi aku. Berikan pembalasan kepada mereka di dunia ni ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ala nafsi wa mali wa dini. Allahumma radini biqada'ika wa barik li fima qaddara li hatta la uhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajjalta. Doa dia panjang saya baca, tuan-tuan ikut sekali boleh? Pak Long tak ada tulis, Pak Long yang mau tulis pun tak boleh baca. Banyak kali dah saya jumpa, kita habaq dia tulis, habis kuliah dia mai tunjuk kita ni nak baca lagu mana dah. Dia tulis tu. Mau tengok ketulis tu kemas dah. Lain kali dia mai tanya kita nak baca lagu mana. Lah saya baca, tuan-tuan ikut balik ni, tengok balik video ni kerat apa? Boleh tak? Ikut saya ramai-ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ala nafsi wa mali wa dini. Allahumma raddini biqada'ika wa barik li fima qaddara li
hatta la uhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajjalta. Maknanya apa dia? Bismillahi ala nafsi, dengan nama Allah aku letakkan urusan hidup aku ni kepada Allah. Jangan lebih marah. Letak bulat-bulat urusan hidup ni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak jadi kok mana dalam hidup kita? Dengan nama Allah aku letakkan urusan hidup aku ni kepada Allah. Terjemah mudah faham. Wa mali, urusan harta benda aku letak kepada Allah. Wa dini, urusan agama aku ni aku letak kepada Allah. 3 urusan utama diri aku ni, perasaan redha kepada setiap ketentuan yang telah kamu takdirkan kepada aku dalam hidup ni. Hidup ni Allah Ta'ala letak dah. Umur ni dapat apa dia? Sekian hari bulan ni dapat apa dia? Sekian hari bulan ni dapat apa dia? Tolong ya Allah, segala ketentuanmu kepada aku dalam hidup ni ya Allah, engkau letakkan perasaan redha atas ketentuanmu. Wa barik li fima qaddara li, bila aku redha dengan ketentuanmu ya Allah, engkau berkatilah aku. Hatta la uhibba ta'jila ma akharta, sehingga aku ni menjadi golongan yang tidak memaksa kamu mempercepatkan apa yang telah kamu takdirkan lambat untuk aku dapat. Wala ta'khira ma ajjalta, dan tidak aku memaksa kamu melambatkan perkara yang telah kamu tetapkan aku mendapat dengan cepat. Yang pertama, jangan duk bagi kalut benda yang lambat nak minta cepat. Nikah 3-4 tahun anak tak ada, duk kalut minta ke Allah. Doa sudah, jangan duk paksa Allah. Awaklah ya Allah aku tak dapat lagi anak, awaklah aku tak dapat lagi anak. Anak ni bukan mangsa dia ambil tanah liat geletih buat. Dan ingat anak ni mangsa dia ambil tanah liat geletih buat. Kalau taratu maklum sehari 4 orang kita boleh buat. Lepas subuh kali, tara nak masuk lohong sekali, lepas asar kali, tara nak lena lepas asar geletih buat seorang lagi. Anak bukan mangsa geletih tanah liat buat. Buat lagu mana pi sampai tu. Pulau dia yang buntin tu tuan-tuan. Mereka kata pi mandi lah kat pulau tu, kau balik bunting. Pi dengan mak mentua. Balik mai sini, mak mentua buntin. Dia ada. Allah Ta'ala takdir lambat. Jangan duk minta bagi cepat. Ada benda yang Allah Ta'ala takdir cepat, dia minta lambat. Apa dia? Takdir cepat dia dapat penyakit. Takdir cepat dapat penyakit. Kencing mana? Umur 25 dapat kencing mana dah? Sebab dia start daripada umur 18, dia pandai kencing orang dah. 7 tahun dia kencing mana? Allah waklah yang cepat sangatlah penyakit ya Allah. Oh ya Allah. Tak ada. Hak dia takdir lambat bukan redha, yang dia takdir cepat bukan redha. Jadilah golongan yang senantiasa redha dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalkan doa ini bersama insya-Allah. Boleh? Sekali lagi kita baca apa dulu? Awak tuan-tuan nampak lagu nak mati yang ni pasal apa ni? Kau ada terkejut raya tak habis lagi. Tapi tengok lagu muka tuan-tuan ni sehati macam ayam tak cukup di pasaran ni. Nampak? Cakap ada ni bab-bab ayam di pasaran ada ni. Ada, tunggu tak muka surat ketiga. Dia cerita pasal ayam tak cukup di pasaran. Saya baca sekali lagi Pak Long ikut boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ala nafsi wa mali wa dini Allahumma raddini biqada wa barik li fima qaddara li hatta la uhibba ta'jila ma akharta ولا تأخير ما عجلت لي حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت
Baca doa ni banyak-banyak belum? Boleh? Nak baca waktu mana doa ni ustaz? Bacalah waktu mana pun. Tak, saya nak tanya ustaz, nak baca waktu mana? Baik. Saya nak abang kata tuan-tuan tanya nak baca waktu mana? Tuan-tuan baca. Tapi dalam kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam kitab Riyadhus Salihin, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala kata pada dia, baca setiap kali nak keluar rumah, nak keluar rumah pergi buat urusan apa-apa baca. Nak keluar aja. Tu yang pertama. Kata Imam Al-Ghazali, bila orang buat dekat hang naya, benda yang pertama hang kena buat apa dia? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ni sebab doa orang yang dianiaya oleh orang ni dengan Allah tidak ada hijab. Yang kedua, kena buat apa dia? Bersabar. Sabar. Orang buat naya kat kita Pak, nak cakap senang, sabar. Tapi bila hang kena naya, hang boleh sabar ke tak? Cakap mudah. Sebab tu Imam Nawawi kata di antara perkataan yang nak cakap mudah, payah nak buat, sabar. Cakap mudah. Sabarlah kak leha nak. Sabar. Hang nak cakap, hang nak tanggung aku. Hang takkan nak cakap sabarlah kak leha nak. Hang nak cakap mudah. Yang nak sabar ni aku, bukan hang. Yang kedua, cakap senang payah nak buat apa dia? Khusyuk. Cakap mudah. Nak dapat khusyuk, omai ceramah senang. Hang sembahyang khusyuk ke tak? Hang sembahyang, hang khusyuk ke tak? Ingat senang nak dapat baloi? Dah. Yang ketiga, senang cakap payah nak buat apa dia? Redha. Payah baloi. Tu di antara benda-benda yang cakap mudah. Sabar. Biar orang buat naya kepada kita, kita jangan balas penganiayaan tu pada orang. Biar orang nak buat pedajian dekat kita, kita jangan duk pedajian dekat orang. Ni bahasa kasar sikit lah. Boleh. Dan yang ketiga, Imam Nawawi cakap pada dia, bila hang doa, bila kena zalim, doa. Yang kedua, sabar. Yang ketiga kena buat daripada berdamping dengan Allah setiap masa dan ketika. InsyaAllah tuan-tuan ni, yang buat naya dekat kita ni orang, makhluk, bukan Allah.